Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi pendedahan yang luar biasa di mahkamah berkaitan dengan perbicaraan 1MDB. Ini pasti menggemparkan Najib Tun Razak. Apa isunya? Ini. Saksi setuju bahwa PSI adalah suatu kerja penipuan. Wah, ini memang panas punyalah. Saya pun tak pernah baca, saya pun tak pernah tahu tentang isu ini. Jadi itu sebab tu, tolonglah dengar habis ulasan ini, laporan ini dan share kepada semua orang supaya semua orang pun tahu. Ini pendedahan daripada saksi di mahkamah berkait dengan kes 1MDB apabila saksi menyetujui PSI suatu kerja penipuan. Apa itu PSI? Dan apa pula kerja penipuan yang dibuat oleh PSI ini? Wow. Mahkamah Tinggi hari ini diberitahu keseluruhan skim membabitkan Syarikat Petro Saudi International Ltd atau PSI yang dikatakan menjalinkan usaha sama dengan 1MDB, One Malaysian Development Berhad, dengan suntikan dana bernilai $1 bilion adalah suatu penipuan semata-mata. Wow! Ini betul-betul luar biasa. Siapa yang mendedahkannya? Bekas peguam 1MDB. Ini bukan orang biasa-biasa. Ini bekas peguam 1MDB dan saya yakin bekas peguam 1MDB ini mengetahui banyak perkara tentang 1MDB, banyak menulis tentang dokumentasi 1MDB dan silap-silap hari bulan, banyak file yang beliau pernah lihat berkait 1MDB. Bekas peguam 1MDB, Jasmine Loh, ketika disual peguam bela Tan Sri Muhammad Safi Abdullah pada sesi pemeriksaan balas berkata, apabila difikirkan kemudian, beliau bersetuju bahawa PSI adalah suatu kerja penipuan semata-mata. Loh berkata demikian selaku saksi pendakwaan yang ke-50 pada perbicaraan kes rasuah dan pengubahan wang haram membabitkan dana RM2.3 bilion milik 1MDB yang dihadapi Datuk Seri Najib Razak. Beliau juga bersetuju dengan cadangan Muhammad Safi bahawa ia bukan tugas Najib selaku Perdana Menteri dan Menteri Keuangan ketika itu untuk menentukan bahawa syarikat PSI adalah entiti Arab Saudi yang sebenar. Menurut kes pendakwaan, satu usaha sama palsu antara 1MDB dan PSI dikenali projek Arya diwujudkan tertuduh iaitu Najib dengan 1MDB meminjam sebanyak $1 bilion kononnya untuk melabur dalam syarikat usaha sama yang dikenali 1MDB Petro Saudi Limited. Wang itu adalah untuk dimasukkan ke dalam akaun syarikat usaha sama di mana PSI memperoleh 60% saham dengan menyuntik beberapa aset melalui nilai yang diragukan. Bagaimanapun, usaha sama itu tidak dimasuki dengan PSI. Sebaliknya, melalui satu syarikat Petro Saudi Holding Keman Ltd dan Tariq Obaid, kenalan ahli perniagaan dalam buruan Low Tiek Jo atau Jolo, melaksanakan perjanjian bagi mewakili Petro Saudi Keman. Sementara itu, Jasmine Loh bersetuju dengan cadangan Muhammad Safi bahawa pengurusan 1MDB sepatutnya melakukan penelitian wajar terhadap PSI sebelum wang 1MDB disalurkan dalam syarikat berkenan. Menurut Loh, pengetahuannya berhubung PSI ketika itu hanya berdasarkan dokumen diberikan seperti surat dari pihak bank dan maklumat daripada bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB, Datuk Sahrul Azral Ibrahim Helmi. Dalam sesi soal jawab itu, Muhammad Safi bertanya kepada Jasmine Loh, adakah tugas Perdana Menteri untuk mengetahui PSI benar-benar wujud di Arab Saudi? Jasmine Loh menjawab, tidak.
Muhammad Safi bertanya, adakah ia tugas pengurusan atau Wong and Partners Syarikat Perunding? Kata Jasmine Loh, ya, salah satu daripadanya. Muhammad Safi bertanya lagi, termasuk anda kerana anda dibayar tinggi, ya atau tidak? Jasmine Loh jawab, ya. Sahrul Azharal yang memberikan keterangan pada 2019 mengakui usaha sama antara 1MDB dan PSI yang ditubuhkan pada 2009 adalah sebuah syarikat usaha sama yang gagal. Menerusi perjanjian usaha sama pelaburan strategik itu, PSI memiliki pegangan saham sebanyak 60%, manakala pegangan saham selebihnya, iaitu 40% adalah milik 1MDB. Dalam perbicaraan sebelum ini, 1MDB dimaklumkan bahawa menerusi perjanjian usaha sama itu, 1MDB menyuntik dana berjumlah 1 bilion US dollar, manakala PSI hanya menyuntik dana berjumlah 108 juta US dollar. Perbicaraan di hadapan Hakim Datuk Collins Lawrence Quera bersambung esok. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Bulan madu sudah berakhir. Sekarang masa tangkap perasuah, kata Agong. Titah Agong. Wow. Daulat tuanku, daulat tuanku. Sesungguhnya inilah yang dinanti-nantikan oleh rakyat jelata di seluruh Malaysia. Kita bersetuju dengan titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. Bulan madu sudah berakhir, sekarang masa tangkap perasuah. Bercakap tentang perasuah, siapakah yang tidak ataupun siapakah yang berani menafikan bahawa perasuah ni penyakit yang sangat busuk di Malaysia. Perasuah ni pembeli rasuah. Yang menerima rasuah pula itu orang yang jauh lebih busuklah. Dengan adanya perbuatan-perbuatan rasuah ini, ia merugikan Malaysia. Bayangkan saja, ia merugikan puluhan bilion Malaysia. Duit itu sepatutnya disalurkan untuk pembangunan Malaysia. Tapi akibatnya apa? Macam-macamlah berlaku. Bayangkan sebuah bangunan dengan kos 2 bilion ataupun dengan sebuah bangunan bernilai 3 juta. Oleh kerana rasuah sini sana, tiris sini sana, sebuah bangunan yang sebenarnya sepatutnya bernilai 3 juta, akhirnya tinggal saja 1 juta. Kosnya terlalu besar untuk beri rasuah. Akhirnya bangunan yang dibuat kualitinya cap ayam. Macam-macam lah. Oleh sebab itulah kita menjunjung kasih Kebawah Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong apabila baginda bertitah, sekarang masa tangkap perasuah. Come on Malaysia, kita sokong apa yang dititahkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong ini. Tangkap perasuah-perasuah ini. Apabila perasuah-perasuah ini ditangkap, kita percaya semua perkara yang buruk-buruk tentang perasuah dan rasuah, penyakit barah yang busuk ini boleh dihentikan. Dengan adanya Kebawah Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong yang turut membenci rasuah ini, bergandingan dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang turut mengisytiharkan perang besar-besaran terhadap rasuah. Bahkan Anwar Ibrahim telah pun berjanji beliau akan menyerbu semua jerung-jerung besar berkait rasuah. Dan tidak lagi sekadar ikan-ikan bilis, dengan gandingan Kebawah Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong yang turut benci perasuah ini, bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri kita yang turut perang rasuah. Saya yakin Malaysia yang kita impi-impikan, Malaysia akan menjadi sebuah negara maju yang kita hasratkan. Yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim sekali lagi bertitah untuk terus memerangi isu rasuah yang kini menjadi ancaman kepada negara. Seri Paduka Baginda bertitah, agenda membenteras budaya rasuah itu
menjadi antara tumpuan utama pemerintahan Baginda sebagai pemimpin negara. Sebagaimana saya tegaskan sebelum ini, my honeymoon is over. Now, go catch the bees, kata titah Ketua Duli Yang Maha Mulia di-Pertuan Agong. Agenda memerangi ancaman rasuah sebagai musuh nombor satu negara akan menjadi tumpuan utama. Titah Baginda dalam satu hantaran di Facebook pada Isnin. Baginda bertitah demikian selepas berkenan menghadap Ketua Pesuruhjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Tan Sri Azam Baki di Istana Negara Kuala Lumpur. Pertemuan selama 30 menit itu turut membangkitkan perkembangan terkini agensi penguatkuasa itu. Sebelum ini, Sultan Ibrahim bertitah akan menghentikan amalan rasuah dalam negara selepas dilantik menjadi yang di-Pertuan Agong. Titah Baginda, kestabilan kerajaan perlu konsisten dengan memperkenalkan dasar negara yang lebih mampan bagi memperbaiki keadaan ekonomi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, sila tekan butang subscribe. Kita ingin menjunjung kasih Ketua Duli Yang Maha Mulia di-Pertuan Agong atas titah yang amat kita nanti-nantikan ini. Pastinya titah Baginda ini membuatkan lutut para perasuah bergetar, bergegar, dan silap-silap ada yang nak masuk longkang. Terima kasih, kita jumpa lagi. Bye-bye.